Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita bersama Sayyidina Majza'ah bin Thawr As-Sadusi, salah seorang di kalangan tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dari segi kepahlawanan dan kekuatannya di medan perang. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Secara umumnya para sahabat kesemuanya orang-orang yang berani dan terlibat dalam peperangan. Namun di sana ada individu-individu yang kelihatan menonjol di segi keberanian dalam mempertaruhkan nyawa mereka, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti yang telah kita sebutkan, di kalangan para sahabat ada bidang-bidang tertentu yang mereka menandingi sahabat-sahabat mereka yang lain, di mana Sayyidina Zaid bin Thabit di kalangan yang hebat dalam bidang Al-Quran, di segi hafalannya, di segi susunan Al-Qurannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan kehebatan mereka dalam selok-belok Al-Quran, di segi penurunannya. Bila diturunkan ayat ini, atas siapa diturunkan, sebab apa diturunkan. Masing-masing mereka ada kelebihan yang kesemuanya disumbang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan kita Majza'ah bin Thawr, di antara tokoh sahabat muda yang sangat berani mempertahankan agama, berjuang di jalan Allah tanpa sedikit pun melihat kepada tubuhnya apa yang berlaku. Yang penting musuh ditewaskan, Islam dapat dikembangkan, diperluaskan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mereka ini termasuk Majza'ah adalah orang yang sangat merindui medan perang. Ketika habis satu peperangan, belum lagi mereka sempat menjejakkan kaki mereka di kampung halaman mereka, sempat bertemu dengan isteri, anak-anak, ibu dan ayah mereka, belum sempat luka-luka yang mereka perolehi daripada peperangan itu sembuh, kering, darahnya berhenti, mereka telah rindu semula kepada peperangan. Ini yang sangat membingungkan kita. Kira-kira kalau kita pulang daripada satu tugasan yang sangat memenatkan, kita bercadang untuk berehat panjang. Kita simpan duit untuk kita pergi melancong, duduk di tepi pantai ke, panjat bukit ke, gunung ke, apa-apa. Nak rehat tak, letih. Walhal letih kita hanya untuk perut kita sahaja. Letih kita adalah untuk kerja yang kita buat untuk peribadi kita. Sedang mereka, kepenatan apa yang tidak ada dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketika mereka pulang daripada peperangan Al-Qadisiyah yang begitu dahsyat berlaku, pertembungan antara tentera Al-Faruq radhiyallahu taala anhu dengan tentera Parsi, mereka menunggu-nunggu kalaulah pula datang arahan daripada Amirul Mukminin mereka yang berada di Madinah, dan benarlah cita-cita mereka terjawab dengan datangnya seorang utusan daripada Madinah menuju ke Kufah bersamanya surat yang ditulis oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kepada gubernurnya yang bertugas di Kufah, iaitu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Ditugaskan untuk segera bergerak dengan tentera yang dimiliki dan bertemu dengan tentera-tentera yang datang dari Basrah, dan sama-sama gabungan itu bertolak ke suatu tempat yang bernama Al-Ahwaz. Al-Ahwaz ini hari ini dia berada di sebelah barat Iran, atau dia merupakan seperti yang dikisahkan, Al-Ahwaz ini
terletak di dalamnya ada satu Madinah kecil, bandar kecil yang bernama Tustar. Di dalamnya bersembunyi panglima perang mereka yang paling besar, panglima perang Parsi yang bernama Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ni telah tewas di medan Qadisiyah namun selamat, melarikan diri dengan beberapa pembesar Parsi yang lain, bersembunyi di bandar yang dinamakan Tustar. Dia merupakan permata kepada kerajaan Kisra dan ia adalah mutiara yang sangat dijaga. Hebatnya Tustar ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia adalah sebuah bandar di puncak gunung, yang mana dari gunung itu mengalir sebuah sungai yang airnya sangat jernih. Lalu dibina empangan, menadah dan menakungkan air itu, dan daripada situ disalurkan ke beberapa tempat. Lalu menghijaulah kawasan itu kerana sumber air mereka yang sangat banyak. Kemudian bandar itu seolah-olah terasing daripada dunia yang lain. Sekira-kira mereka memiliki ekonomi sendiri, memiliki sistem pertahanan sendiri, dibina tembok-tembok yang tinggi, kukuh, dan diletak di atas tembok-tembok itu pahlawan-pahlawan yang hebat, pemanah-pemanah yang cekap, dan di sekeliling tembok yang menutup bandar Tustar itu digali parit yang begitu besar dan dalam. Di hadapan parit itu pula diletakkan pahlawan-pahlawan yang tidak takut kepada mati, sangat berani. Mereka sentiasa berkawal di situ 24 jam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hanya kerana membaca dan mendengar kita pun dah fikir dah macam mana tentera Islam nak boleh ceroboh masuk dalam satu kota yang dibina temboknya begitu hebat, sistem pertahanannya yang sangat kental. Tidak ada dalam sejarah tembok itu pernah diceroboh, ditembusi oleh mana-mana tentera yang datang memeranginya. Dan ini terbukti apabila dari jauh, apabila tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari semakin menghampiri kota itu, dari jauh pandangan mata mereka telah dikejutkan dengan pemandangan yang begitu dahsyat itu. Mereka telah melihat satu kota yang tinggi berada di pergunungan dan dikelilingi tembok yang tinggi. Makin mereka hampir, mereka lihat pula di sekeliling tembok itu ada parit yang digali begitu dalam dan luas, dan di sekelilingnya ada pahlawan-pahlawan yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kota itu daripada diceroboh. Di atas tembok-tembok itu pula pemanah-pemanah yang begitu tepat panahan mereka, sentiasa menunggu hampirnya musuh ke arah mereka untuk dibunuh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini menjadikan tentera Islam berhenti sebentar, memikirkan apa cara untuk mereka dapat masuk dan tawan kota yang merupakan pertahanan terakhir kepada Daulah Faris atau kerajaan Parsi yang sejak begitu lama mendominasi kawasan tersebut, bahkan menjajah sebahagian besar daripada tanah Arab. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkampung, bahasa kita mereka buat kemah atau camp di luar atau agak jauh daripada tembok itu. Berapa lama tuan-tuan? 17 bulan. Sehingga masuk ke 18 bulan tak mampu dan tak berjaya untuk hampir. Yang kata masuk, nak marah pun tak boleh. 18 bulan ni kira setahun 6 bulan, setahun setengah. Duk kepung saja setahun setengah tuan. Kita lari balik dah. Allahu Akbar. Berat. Cerita dia berat. Namun berita itu diutus ke Madinah mengkhabarkan
kemajuan apa yang berlaku dalam peperangan itu, seperti mengharapkan jika ada bantuan yang lain datang dari Madinah atau arahan untuk berundur atau sebagainya. Namun tidak ada arahan daripada Sayyidina Umar. Yang ada adalah terus kepung, cari jalan untuk masuk dan buka tembok itu, menangi peperangan tersebut dan membunuh Al-Hurmuzan, kerana dia sangat penting untuk dibunuh untuk menjatuhkan sama sekali pemerintahan Parsi ketika itu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sepanjang pengepungan itu berlaku peperangan kecil. Di antaranya pertempuran 1 lawan 1 yang menyaksikan suatu hari Sayyidina Majza'ah seorang-seorang diri dia mencabar 100 orang pahlawan yang berani mati yang menjaga di luar tembok itu. Seorang demi seorang dibunuhnya sehingga yang ke-100. Menimbulkan ketakutan dalam diri pahlawan-pahlawan lain. Dan menjadi buah mulut bahawa di kalangan tentera Islam ada seorang yang begitu hebat. Ini menjadikan mereka lebih berhati-hati menjaga pintu kota mereka daripada diceroboh. Pada suatu malam ketika mereka berbincang, melakukan strategi bagaimana untuk menyerang kota itu, datang seseorang di kalangan Parsi. Dia ni di kalangan orang yang ditindas dan dizalimi. Dalam kota itu, sebenarnya kota itu dikhususkan untuk golongan istana, bangsawan, pembesar-pembesar, menteri-menteri dan juga panglima-panglima perang Parsi. Anak beranak dan keluarga mereka semua duduk dalam tu. Parsi ini satu kerajaan yang zalim sebenarnya. Mereka menindas rakyat mereka sendiri dengan cukai yang besar, dan juga bahkan mereka membunuh sewenang-wenang, merampas harta, memperhambakan sesiapa saja di kalangan lelaki dan perempuan dengan mengikut kehendak mereka. Maka lelaki yang datang pada malam itu secara tiba-tiba itu berkata, boleh mahu tak jika kamu mengikuti aku akan tunjukkan kepada kamu satu jalan yang sangat sulit untuk ditembusi dan begitu rahsia untuk kamu sampai ke dalam kota yang begitu kukuh ini. Pada mulanya mereka agak sangsi dengan tawaran lelaki itu. Namun apabila lelaki itu berkata, sesungguhnya Hurmuzan telah membunuh saudaraku, maknanya abangku, dan dia merampas seluruh harta abangku dan juga ahli keluarganya. Dihambakan isteri dan anak-anak abangku. Dan ini menyebabkan menimbulkan kemarahan dalam keluarga kami. Maka aku lebih mengutamakan keadilan kamu berbanding kezalimannya, dan kebaikan kamu berbanding kejahatannya. Maka aku akan tunjukkan kepada kamu jalan masuk ke kota Tustar ini. Para sahabat mempercayai tawaran yang dikemukakan oleh seorang Parsi tersebut. Bismillah. Lalu tiba masa untuk memilih seorang yang paling hebat dan berani untuk mengekori lelaki itu masuk ke dalam kota melalui jalan rahsia. Tentulah tidak lain dan tidak bukan panglima perang mereka Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari memanggil Sayyidina Majza'ah bin Thawr untuk menjadi wakil mereka masuk ke dalam kota secara rahsia dan sembunyi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dia meminta supaya Majza'ah bila berjalan hafal dengan elok, selok belok jalan yang masuk ke dalam kota itu, dan jangan timbulkan sedikit pun masalah di dalam sana. Maknanya walau dapat peluang macam mana pun untuk membunuh sesiapa, jangan dibunuh. Hafal jalan saja. Nanti balik kita akan masuk pula dengan bilangan yang lebih besar. Mereka pun berjalan. Di tengah malam yang gelap, mengikori seorang Parsi, lalu mereka masuk ke satu terowong
di bawah tanah yang kemudian sampai ke sungai, turun bukit, naik bukit dan akhirnya sampai ke dalam kota Tustar. Dan di dalam kota itu dia melihat betapa dirancang dengan begitu strategik. Pembinaan kota itu dirancang dengan begitu baik, dengan dasar kolamnya yang dalam, kemudian dengan kawasan berbatu bukitnya, dengan hutannya, menyukarkan siapa saja untuk masuk kecuali orang yang benar-benar berani. Dan mereka masuk sehinggalah dibawa ke tempat tinggal Hurmuzan, dan dia lihat Hurmuzan dengan mata kepalanya sendiri tanpa seorang pengawal pun, dan dengan mudah dia boleh hunuskan pedangnya dan membunuh Hurmuzan ketika itu. Namun ditahankan dirinya kerana teringatkan pesanan ketuanya Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari untuk dia pulang semula ke kemahnya, ke kampnya, lalu menceritakan tentang selok-belok kota itu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Selesai mereka masuk sampai ke dalam, mereka keluar. Tinggallah mereka dapat kembali ke camp ketika mana fajar sedang menyingsing. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ketika itu Sayyidina Abu Musa menyiapkan 300 orang tentera yang paling hebat dan paling berani di kalangan orang Islam, paling kukuh dan kental. Lalu dilantik ketua ke atas mereka Majza'ah bin Thawr dan menyuruh mereka ini melakukan beberapa perkara, iaitu pertama, mereka kena masuk kota itu dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tak ada bekalan makanan, minuman. Seringan mungkin mereka kena pakai. Tak boleh bawa baju besi. Apa yang mereka duk pakai ketika perang, topi besi, baju besi, apa semua tak boleh bawa. Tuan bayangkan, nak masuk kota yang ada puluhan ribu tentera, mereka hanya 300 orang, yang boleh dibawa hanyalah pedang untuk mempertahankan diri. Kemudian mereka tak boleh bawa makanan. Air yang mereka jumpa dalam perjalanan, itulah minuman mereka. Dan mereka hendaklah bertahan sehinggalah mereka berjaya membuka pintu kota. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, arahan yang sangat berat untuk dipikul. Satu tugasan yang begitu mencabar di atas bahu mereka, kejayaan tentera Islam yang sedang menunggu di luar. Meruntuhkan daulah Furs atau Parsi adalah perkara yang sangat diidam-idamkan, kerana kerajaan itu adalah kerajaan yang menyembah api, tidak menyembah Allah, bahkan berlaku zalim, menindas di kalangan orang ramai. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mereka pun masuk. Sehingga sampai mereka di tengah malam, ketika mana hampir kesemua tentera, bahkan penduduk kota termasuk pengawal-pengawal di pintu, tidur. Ini kelemahan sebahagian besar, bahkan hampir keseluruhan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah berbanding orang Islam. Kerana kita ni, Masya Allah, kita ada konsep Qiyamul Lail. Kita ada ibadah yang nama dia Qiyamul Lail. Kalau kita bangun malam, buat apa jenis ibadah pun, berat atau ringan, solat atau zikir atau baca Quran atau bangun duduk sambil istighfar, itu adalah tahajud. Maka tentera Islam sudah terbiasa untuk tidak tidur malam kecuali sedikit. Bangun awal. Dan fajar atau subuh mengajar orang Islam untuk bersegera meninggalkan malam mereka. Sedangkan tentera musuh, waktu subuh itu masih dianggap sebagai malam. Mereka akan tidur sehinggalah terik matahari memanaskan mereka dan mengejutkan mereka. Ini kelebihan orang Islam. Sebab itu Nabi pun sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Maknanya awal-awal lagi daripada bangun, menyembah Allah, bersiap-siap masing-masing keluar dengan tugasan masing-masing. Ketika mereka sampai, mereka dapati kebanyakan, bahkan hampir kesemua pengawal-pengawal sedang tidur. Lalu hampir sahaja fajar,
mereka bertakbir dan menyerbu pintu-pintu kota, membukanya seluas-luasnya. Apabila tentera Islam mendengar suara takbir umat Islam ataupun para sahabat mereka di dalam, segera mereka melajukan langkah, mempercepatkan kuda mereka, masing-masing menyerbu masuk ke arah pintu-pintu kota yang telah dibuka. Dan tentulah peperangan itu berlaku dengan dahsyat, kerana itu kota yang paling kemah, tentera yang paling ramai berkumpul di dalamnya. Namun, apa yang mampu bertahan di hadapan orang-orang yang mati adalah cita-cita mereka? Kemenangan adalah satu yang dibangga-bangga kerana agama, bukan kerana diri mereka. Tentulah orang yang berperang untuk mati lebih kuat daripada orang yang berperang untuk hidup. Kalah dan tumpas tentera Islam, tentera musuh, walau bilangan mereka lebih banyak, walau kelengkapan bekalan makanan, minuman mereka lebih sempurna, tetapi kerana akidah mereka, mereka tewas di hadapan orang-orang yang hebat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ketika berkecamuk perang itu, Majza'ah terlihat Hurmuzan berada di tengah-tengah medan perang. Lalu segera dia menghampiri Hurmuzan, menghunuskan pedangnya, sehinggalah apabila dia nak menghampiri Hurmuzan, Hurmuzan dikelilingi dan dipenuhi oleh pahlawan-pahlawan Parsi. Bertempur dia dengan pahlawan-pahlawan Parsi itu, dibunuh seorang demi seorang, sehinggalah Majza'ah sampai kepada Hurmuzan. Mereka bertempur. Akhirnya Majza'ah menikam Hurmuzan dengan pedangnya, dan pedang Hurmuzan juga menikam tubuh Majza'ah. Maknanya sama-sama duk tetak, duk takik. Pedang Majza'ah kena pada tubuh Hurmuzan, pedang Hurmuzan kena pada tubuh Majza'ah radhiyallahu anhu. Tersungkur pahlawan yang hebat itu di medan perang dan mati Hurmuzan. Bahkan ketika itu dia masih ketika dia di hujung nyawa, dia dikepung, kemudian dia mati. Dan dalam keadaan wajah Majza'ah begitu minta maaf, tuan-tuan dirahmati Allah, Hurmuzan tidak mati, dia cedera parah dalam peperangan itu sehingga dia ditawan. Adapun Majza'ah gugur syahid dalam keadaan para sahabat menceritakan bahawa matanya sangat bersinar-sinar seperti permata yang digilap. Kerana apa? Dia telah menyempurnakan tugasan yang berat dipikulkan ke atasnya kerana Allah, dan dia merasakan bahawa dia telah menjadi penyumbang kepada jatuhnya empire Parsi yang begitu lama menindas manusia dengan kekejaman pedangnya dan juga kerosakan akidahnya. Pulanglah tentera-tentera yang menang itu ke Madinah, membawa berita gembira kepada khalifah mereka Umar Al-Faruq, mengheret bersama mereka Hurmuzan yang ditawan dalam peperangan itu, dan di atas kepalanya masih ada mahkotanya yang dicacah dengan batu permata yang mahal, dan pakaiannya yang dipakai masih dengan pakaian dirajanya penuh dengan benang-benang emas, supaya dapat dilihat oleh khalifah betapa raja yang sangat agung dan sombong itu datang menghadapnya dalam keadaan yang begitu kerdil dan hina. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, inilah kesudahan kepada akidah yang batil, dan juga kesudahan kepada orang-orang yang benar-benar memikul amanah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menceritakan kepada kita betapa pertamanya keberanian itu adalah anugerah. Yang kedua, keberanian itu boleh digilap. Bagaimana keberanian digilap? Ia adalah kerana akidah yang betul. Bukankah
beberapa hari yang lalu kita bersama dengan kisah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub bin Junadah. Bagaimana ketika dia mula datang ke Mekah dalam keadaan takut, hingga nak tanya di mana Muhammad pun dia tak berani tanya. Tapi setelah dia memeluk Islam, dia bagi tahu kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak bagi Quraisy tahu bahawa aku masuk Islam. Aku nak baca ayat-ayat yang engkau ajarkan kepada aku supaya telinga mereka mendengarnya." Tu, jadi punya berani. Yang 2 hari lepas punya takut, tapi kerana akidah dia jadi begitu berani. Demikianlah para sahabat yang lain, termasuk di kalangan mereka itu Majza'ah. Apa yang menyebabkan dia begitu kuat dan berani? Kerana dia sedang berjuang untuk perkara yang betul. Sebab itu kita, kalau urusan yang kita buat tu betul, kita akan sungguh-sungguh dan tak takut kat siapa. Orang nak kata ke, nak pemain, nak condemn kita, nak ejek, hina, terpulang, biar pergi kat dia. Kerana kita duduk dalam atas benda yang betul. Adapun orang yang buat salah, dia sentiasa meragui orang lain. Dia sentiasa memandang serong kepada orang lain. Dia sentiasa berjaga-jaga. Bimbang kalau orang lain juga perangai serupa dengan dia. Sebab itu penipu, dia tak pernah percaya kat siapa. Sebab apa? Dia takut ditipu. Pencuri pun, pencuri, dia pun jaga harta dia daripada dicuri. Sebab apa? Dia tahu mencuri ni sakit hati kalau dicuri. Maka bila dia curi hak orang, dia tak mahu orang main curi dia. Tengoklah Piramli dah bagi kat kita pengajaran. Penyamun tu curi punya banyak harta. Bila orang main curi harta hak depa curi, satu peti emas depa pergi cari kawan tu kerat 18. Ya lagu itulah. Orang yang rasuah, dia takkan tenang kerana rasuah. Dan dia lah duk bercakap pasal orang ni jangan rasuah, orang ni jangan rasuah. Padahal dia bapa rasuah. Orang yang menipu macam itulah. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Nah, orang yang berani kerana Allah, mereka menjadi pahlawan yang kuat dan terbilang. Tak pernah takut untuk melangkah ke arah Allah. Demikianlah dia mendapat peluang untuk menumpaskan salah satu daripada kuasa besar dunia kerana kebatilan akidah mereka. Lalu berhempas pula dia dengan nyawanya dikorbankan, syahid dia dalam peperangan tersebut. Semoga Allah meridainya, merahmatinya, menggolongkannya di kalangan al-'aliyyin, dan orang-orang yang hebat yang berada di kedudukan yang tinggi, dan memberi kepada kita secebis daripada keberaniannya, secebis daripada keinginannya yang besar itu untuk menjadi orang-orang Allah yang hebat, menjadi syuhada yang darahnya menitis kerana agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah merahmati mereka dan merahmati kita insya-Allah. Jika Allah panjangkan usia kita, kurniakan kesihatan kepada kita, insya-Allah kita akan bersama pula dengan salah seorang di kalangan tokoh sahabat yang bernama Usaid bin Al-Hudayr. Beliau kata Nabi SAW, "Tilkal malaikatu kanat tastami'u ilaika ya Usaid." Sekumpulan para malaikat itu tadi mereka sedang mendengar kepada kamu wahai Usaid, kerana dia seorang yang sangat hebat dalam bidang Al-Quran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.